pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah bersihkan hati kita dengan tadabbur pagi ini. Masya Allah. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita nak masuk ayat yang ke 264. Semalam kita belajar tentang ada 8 syarat untuk kita nak bersedekah. Dan syarat-syarat itu dinyatakan berdasarkan ayat sebelum ni. Dan kemudian Allah bagi tahu tentang ayat sebelum ni apa? Qaulun ma'ruf wa maghfirah, perkataan yang baik dan kemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang kita iringi dengan kata nista dan perkataan-perkataan keji dan nista itu, perkataan-perkataan keji dan nista itu kalau kita buat juga sedekah kemudian dituruti dengan perkataan keji dan nista, Allah kata Allah tak perlu pun kepada sedekah kita, dan Allah sangat penyabar untuk tidak mengazab kita. Allah sangat penyabar untuk bertahan dan tidak mengazab kita waktu itu. So, bila bersedekah, tolong kawal dan jaga mulut. Kadang kita tak cakap pun, tapi memek muka kita. Bila kita dah bagi, kan kita buat muka. Kan? Memek muka itu menyakiti orang yang kita beri. Kita sebenarnya sudah layak dapat azab. Tapi Allah sangat menahan diri daripada mengazab kita waktu itu. Tak ada eye contact. Kan? So, arahan seterusnya ialah, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Seorang beriman kena dengar baik-baik. Apa dia? La tubtilu, jangan batalkan. Jangan kamu batalkan. Shadaqatikum, sedekah kamu. Bil manni wal adha. Jangan rosakkan sedekah kamu, jangan batalkan sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan apa jua perlakuan yang menyakitkan hati. Adha, apa saja perlakuan yang menyakitkan hati. Oh, dia bukan perkataan saja, tapi apa saja perlakuan yang boleh datangkan sakit hati. Kan? Kita dah tahu
orang tu tak boleh makan kacang. Tapi kita sedekah kacang untuk keluarga dia. Lepas tu dia kata, aku dah sedekah lah. Jangan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kamu dengan man dan adha. So, arahan ini kan berulang. Sebelum ni kan Allah bagi tahu juga. Kalau ada sedekah, jangan batalkan. Kan ayat sebelum ni. Ada tak? Ni. Summa la yusbi'una ma anfaqu manna wala adha. Dah bagi tahu. Tapi kali ini Allah datangkan gambaran. Macam mana gambaran orang yang sedekah tapi dirosakkan dengan manni wal adha, dengan perkataan yang mengungkit dan menyakitkan hati. Gambarannya macam mana? Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Cara membatalkan tu macam mana? Seperti dia infak nak tunjuk pada manusia. So sama, kalau kita sedekah dengan ungkit ataupun dengan menyakitkan hati, sama levelnya kalau kita sedekah dengan nak tunjuk-tunjuk pada orang lain. Kalau riak pahala infak tu tak sampai, kalau ungkit juga pahala infak tak sampai. Tapi kita berada pada zaman riak bermaharajalela. Zaman semua nak upload dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Instagram. Penyakit riak tak terkawal. Malah dengan macam-macam alasan. Orang tak tanya pun dia jelaskan. Riak lah tu. Malah dibuat pelbagai alasan untuk menjelaskan. Saya buat ni semata-mata nak bagi contoh pada orang lain. Tak payah. Bukan untuk cari publicity. Tu riak lah tu. Kalau nak bantu senyap-senyap. Nak bantu senyap-senyap. Tak perlu heboh dekat media sosial. Tak. Sebab bantuan kita tu takkan diterima. Allah tak terima. Berapa banyak pun kita bantu. Dan menariknya, kadang-kadang kita berfikiran begini. Ustaz, saya belum mampu lah nak bantu, Ustaz. Saya belum mampu nak bantu. Kita boleh tanya dia, berapa nilai kemampuan baru awak boleh bantu? Kan level kemampuan tu berapa? Bila awak dah ada 1 juta, baru nak bantu. Sebab Allah tak tengok berapa banyak kita bantu. Allah nak tengok kesanggupan kita bantu. Kesanggupan kita bantu. Berbeza dengan berapa banyak kita bantu. Kesanggupan ni macam mana? Macam mana nak tengok kesanggupan? Waktu kita susah, dalam poket ada RM1. Dalam poket ada RM1. Dan kita jumpa dengan orang susah, terjumpa dengan orang susah. Kita mampu tak nak bagi RM1 tu? Kita mampu tak nak bagi RM1? Atau berkongsilah. Engkau 50 sen, aku 50 sen. 50-50. Sanggup tak? Atau kalau kita ada RM5, boleh tak kita bagi? Engkau 2,5, aku 2,5 lah. Tak apalah, engkau RM3 lah, aku RM2 jadilah. Aku dapat nasi lemak RM1, air kosong jadilah lagi RM1. Tengoklah malam nanti. Sanggup tak? Kita bantu kawan yang sama-sama susah. Bagi semua pun kita sanggup. Itu kalau ada RM1. Kalau ada RM5.
Tapi kalau kita ada 100,000, sanggup nak bagi 50,000? Nilainya sama, separuh. So sekarang tanya, berapa kadar kesanggupan nak bagi? Bila yang rasa mampu tu? Kalau kita ada 10,000, boleh nak bagi separuh, 5,000? Kalau kita ada 1 juta, boleh nak bagi 500,000? Sebab waktu kita ada RM1, kita sanggup bagi 100% atau 50%. Tapi ketika kita ada nilai dan jumlah yang besar, belum tentu kita boleh beri pada nilai yang sama, 100% atau 50%. Lagi banyak, lagi kedekut. Lagi banyak, lagi kedekut. Dan speaking of riak, nak tunjuk ni, nak tunjuk. Kadang kita konon-konon dengan nak share pada ahli keluarga, tunjuk dekat FB. Tengok I bagi nafkah pada isteri I, 3,000. Tunjuk. Tak ada pahala. Walhal nafkah tu wajib. Nafkah tu wajib. Pahalanya besar. Tapi bila dibuat macam tu, tak ada pahala. Oi, rugi. Rugi tuan-puan. Riak ni dia ibarat macam api yang membakar kayu api. Cepat terbakar dan dia pasti terbakar. So, kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalau dia buat macam tu, seperti rosaknya pahala orang yang membelanjakan harta nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Kenapa nak tunjuk pada manusia? Kenapa tak tunjuk pada Allah? Bolehkah tunjuk tanpa rasa riak? Tu kena tanya diri sendiri. Aku nak tunjuk pada siapa ni? Nak tunjuk pada manusia? Dekat situ ada grey area. Ada satu garis halus. Antara benar kita buat kerana Allah atau benar kita nak tunjuk pada manusia. Atau kita rasa kita punya hati lebih kuat daripada hati Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar waktu dia jadi khalifah, dia biasanya akan solat berjamaah, dia jadi imam. Lepas habis subuh, solat berjamaah, dia akan duduk zikir. Dia akan duduk zikir dan dia baca zikir tu sampai daripada dia duduk sampai dia sujud. Sampai dia tunduk sujud. Tu dia berzikir. Selepas itu, dia akan keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid, berjalan keluar dari Madinah. Keluar dari kota Madinah. Jalan jauh sampai ke satu penempatan. Sampai ke satu rumah. Kemah di luar kota Madinah. Lalu dekat kemah tu, ini diceritakan oleh Omar. Omar curious. Apa yang Abu Bakar buat hari-hari. Jadi Omar mengendap. Mengendap Abu Bakar. Dia follow je apa Abu Bakar. Pergi mana dia ikut. Dia ikut. Dia tengok. Tapi dari jauh. Tanpa Abu Bakar perasan. Tanpa Abu Bakar perasan. Dan peristiwa ini bukan Abu Bakar yang cerita. Tapi Omar cerita. Abu Bakar tak pernah cerita. Omar cerita.
So dia pergi ke rumah tu, dia bersihkan halaman, dia bersihkan rumah tu, dia masakkan sarapan, dia kemas apa yang patut, sampai semua ni ready untuk dimakan, dia balik. Umar bila dia tengok tu, Umar dia komen, Abu Bakar, engkau telah mengadakan sesuatu yang mustahil untuk pemimpin khalifah selepasmu untuk ikut. Itu komen Umar. Kita boleh buat tak macam Abu Bakar? Dan kalau kita buat macam Abu Bakar tu, kita ada tak temptation, keinginan untuk tunjuk pada orang lain? Konon-konon biar jadi ikutan. Korang kena buat macam mana aku buat. Kita rasa korang kena buat macam mana aku buat tu pun dah riak. Hati kita ni mana boleh kawal? Apa niat kita nak tunjuk tu? Supaya orang buat macam mana kita buat, itu riak. Atau apa yang perlu kita fikirkan? Supaya orang lain tahu macam mana nak buat. Kalau orang tak ikut, kita rasa apa? Rasa kecewa, riak. Katalah kita buat sesuatu dan kita buat video. Tak ada like. Apa kita rasa? Diorang ni tak nak ikut ke? Aku dah tunjuk dah. Riak. Aku dah tunjuk. Riak. Tak ada like. Kecewa. Kecewa. Tak ada orang suka pun. Malas lah nak buat macam ni. Konten lain lah. Konten healing. Orang tengok sikit. Kan. So, benda ni sukar tuan-tuan. Sukar. Dapat buat macam Abu Bakar tu pun. Rumah yang dia pergi tu, rumah seorang balu dan dia jaga anak yatim. Abu Bakar hari-hari tolong sediakan sarapan. Tolong sediakan sarapan. Saya suami, saya tunggu isteri sediakan sarapan. Saya tak pernah terfikir nak pergi rumah seorang balu untuk sediakan sarapan untuk anak-anak dia. What? Dan dalam banyak-banyak sahabat, hati Abu Bakar yang paling kuat. Imannya paling kuat. Kemudian Umar. Umar tu hati dia firm pada agama. Umar tu hati dia firm pada agama, sangat kuat. Tapi dia beri bantuan bila? Tengah malam. Tengah malam dia pergi cari pikul beras, pikul gandum. Pergi. Disiapkan masak. Kan? Sebab riak ni, dia sangat sukar. So nak buat senyap-senyap. Senyap-senyap je sebab kita buat bukan kerana orang. Kerana kita buat kerana Allah. Ya, on paper ditulis senang. Senang nak baca tapi nak laksanakan. Sebab hati kita ini ada akses. Syaitan boleh akses. So syaitan akan cucuk. Dia akan cucuk dari pelbagai sudut. Waktu kita buat tu, kalau kita benar-benar firm, tak nak orang tunjuk, tak nak orang tengok, tak nak riak, okey kita jaga. Jaga, semacam buat tu jaga. 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian, kita cerita pada anak cucu.
Cerita yang sama berulang-ulang. Bagi tahu daddy dia atuk dulu waktu atuk muda, atuk kerja keras, ada gaji sikit, atuk sedekah dekat rumah anak yatim. Korang nanti kena ikut macam mana atuk buat. Atuk cerita tu kenapa atuk cerita? Sebab nak tunjuk atuk hebat? Dia habis pahala. Habis Ustaz, macam mana kita nak didik anak cucu kita? Kenapa jadikan kita sebagai contoh? Jadikanlah orang lain sebagai contoh. Kita bukannya baik pun. Jadikan Nabi sebagai contoh. Jadikan para sahabat sebagai contoh, bukan kita. Kita laksanakan contoh-contoh tu. Supaya dari sudut pengamalan dia nampak, oh macam ni cara nak buat. Teorinya kembalikan pada Nabi dan Rasul. Boleh juga cerita pasal kita, tapi kata orang lain buat, boleh. Sebab nak selamatkan hati tu. Nak selamatkan daripada kata pujian. Pujian tu akan melambung diri kita, merasakan, ini kerana kita buat. Itu jam, kita sudah buat syirik kecil. Syirik kecil, habis pahala. Dan kita rasa kita buat, kita sudah buat syirik. Lebih dahsyat, kita pula claim. Itu kita buat, sedangkan orang lain buat. So, kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Malah, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia pula tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang-orang yang jenis macam ni, Allah beri satu gambaran. Fama salu. Orang-orang jenis macam ni, dia dalam infak, dia ungkit-ungkit, dia sakiti hati orang, kemudian dia riak, malah tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. 4. Bahagian tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat ni adalah bahagian yang menimbulkan banyak tanda tanya. Kalau dia tak beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tak akan sedekah at the first place. Kerana dia tahu ganjaran pahala tu besar, tu yang dia sedekah. Kan? Apa maksud tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat? Kan? Apa maksudnya? Sebab amalan bersedekah ni, amalan membantu ni, dia sudah menjadi common sense dalam kalangan manusia. Satu orang kafir pun buat. Orang kafir pun buat. Bagi dia ini adalah perbuatan yang baik. Sedekah ni dalam apa dia bentuk adalah perbuatan yang baik. Tapi jika dia tak beriman dengan Allah dan hari akhirat, perbuatan tu tidak dikira. So walaupun dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi dia buat perbuatan baik itu kerana riak, ada azab, ada man, pun tak dikira. So sedekah adalah amalan yang senang dibuat, mudah. Keluar duit dia bagi, mudah. Tapi di syarat penerimaan dia ketat. Ketat. So, sekarang Allah beri gambaran macam mana sebenarnya amalan ini kalau ada pelanggaran syarat tu berlaku. Apa berlaku pada pahala sedekah tu? Gambarannya macam ni. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Bandingan orang tu ialah seperti ada satu batu licin, di atas batu licin tu ada tanah. Kan batu licin ni macam mana? Batu sungai.
Kan nanti sebut batu licin tak tergambar. So kita beri gambaran lah. Batu licin. Sudah, ni bukan batu licin. Ini nama tempat. Batu sungai. Hai? Walaupun salah eja tapi tetap ditunjuk yang betul. Kan batu sungai macam ni. Kan dia permukaan yang licin. Macam ni. Permukaan yang licin. Sekarang ni Allah suruh kita ambil batu sungai. Nak tengok perumpamaan. Dalam Quran ini, Allah datangkan perumpamaan yang dekat dengan alam. Kita boleh buat apa? Uji kaji. Kita boleh buat eksperimen. Jadi selepas ini, kalau ada rancangan pergi berkelah, mandi-manda tepi sungai, kita sudah ada silibus untuk anak cucu. Kita sudah ada silibus untuk anak cucu. Tengah-tengah dia seronok, dah mandi, dah letih, kan naik balik nak makan. Waktu naik balik nak makan, sementara orang rumah tengah sedia ke, orang perempuan tengah sediakan nak makan-makan tu, okey, atuk diarahkan. Okey, siapa cucu paling besar boleh tolong bawa batu, satu batu. Batu sederhana besar, jom. Kita tengok, kita nak buat eksperimen. Mari. Ambil batu. Okey, cucu yang kedua pula tolong ambil tanah sikit. Okey, kita letak tanah atas batu. Sekarang kita tanya pada anak cucu. Tanah ni berapa lama boleh hinggap, melekat atas batu ni? Tanah tu berapa lama boleh hinggap, boleh melekat atas batu? Apa jadi kalau ditimpa hujan lebat? Fa'asabahu wabil. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Kita letak tanah atas batu tu. Dan sekarang bayangkan, hujan lebat. Fatarokahu solda. Lalu tanah yang ada dekat situ tak tinggal sedikit pun. Kerana batu tu licin, tanah ke pasir tu sangat mudah untuk jatuh. Hujan renyai-renyai pun dia boleh hilang, apatah lagi hujan lebat. Tapi Allah kata batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu batu itu tinggal batu saja licin. Habis tanah dan pasir tadi mana? Hilang. Dan Allah beri perumpamaan macam ni supaya kita boleh gambarkan pahala yang kita kumpul tu hilang macam tanah tadi, hilang, tak ada bekas, tak ada kesan, hilang seolah-olah kita tak pernah beri sedekah, hilang. Bukan, ada lagi sikit kot, pahala kita kurang sikit kot. Tak, Allah kata hilang seolah-olah kau tak pernah bagi apa-apa. Walaupun kau dah bagi 1 juta, 10 juta, 10,000, 100,000, tak pernah hilang. Yang kita kata dulu, aku dulu ada tolong anak yatim, aku dulu ada tolong anak angkat. Sekarang dia tak ada, tak ingat pun. Kita ungkit, tak ingat apa pun. Cilaka betul lah anak tu. Dah lah kita ungkit, kita maki pula dia. Allah tak pernah ambil kira apa yang kita buat tu. Hilang. Macam tanah tadi. Ada tanah tu? Tak ada. Hilang.
Orang lain nampak. Orang lain nampak kita buat benda tu. Tapi sebenarnya kita dah langsung tak ada pahala. Hilang. Tak ada langsung. Tengok perumpamaan ni. Mudah tak nak ingat? Mudah. Kita buat benda tu depan anak cucu, dia ingat dan berkesan. So, silibus dalam Quran, contoh perumpamaan yang Allah bawa, semuanya tentang alam. Satu, kalau orang tua dulu, tuan-puan, dia banyak peribahasa dia berkait dengan alam. Mereka belajar dari alam sebab dia tengok contoh yang Quran bawa, contoh dari alami. Kan? Sampai dibuat pantun. Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Soalannya ialah, kenapa pisang emas yang dibawa berlayar? Sedangkan kita tahu ada banyak jenis pisang lain. Kemudian rangkap kedua, masak sebiji di atas peti. Macam mana pula satu biji je masak? Kita bawa satu ikat. Tu orang dulu, dia sangat memerhatikan alam. Dia tahu pisang emas ni akan masak sebiji. Bukan satu ikat sekali masak, tak. Sebiji. Sebab tu dia wajar dibawa berlayar. Sebab orang berlayar dulu tahu. Berapa hari pelayaran? Aku bawa 7 biji lah. Diorang tanam pisang tu. Dan dia tahulah bila pisang ni boleh masak. Oh, esok boleh masak. Hari ni lah, ambil yang ni. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Cuba tanya anak sekarang. Aku pun tak tahu. Kalau disuruh pilih pisang untuk dibawa belayar, untuk bawa musafir, aku pilihlah pisang tanduk sebab dia paling besar. Boleh makan banyak sikit. Ya, makan banyak sikit, kau makan hari pertama je. Kalau kau musafir 3 hari, 2 hari lagi lapar. Kalau bawa pisang emas, bawa 6 biji, dah tentu boleh kenyang setiap hari. Begitu cara orang dulu belajar melihat alam. Kena goreng Ustaz pisang emas, tak payah makan macam tu je. Ya, kalau goreng, selamat untuk hari pertama je. Kalau musafir 3 hari, hari kedua, hari ketiga, bonyok. Ceng. So, contoh-contoh alam ini merupakan sekolah terbaik untuk kita belajar dan untuk kita hidup. Jangan tinggalkan sekolah alam ni. Satu contoh yang Allah bawa dalam Quran pun yang sangat dekat dengan kita. So, bila datang contoh macam ni, kita bukan sekadar baca, tapi kena menyaksikan. Baru kita sedar, wah, hilang. Pahala aku hilang. Ya, tak ada kesan atas batu tu. Ya, macam tu juga. Tak ada kesan dalam kita punya buku. Hilang. Dipadamkan. Hilang. Dan bila Allah kata, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka takkan dapat apa-apa pun daripada apa yang mereka usaha. Mereka tak mampu ambil balasan kerana semua sudah batal. Buat sedekah diam-diam je. Ya, diam-diam je. Biar Allah tahu. Diam-diam je. Berapa pun kita bagi, diam-diam je. Apa pun amal kita, diam-diam je. Kalau tak, dia terbatal. Bila terbatal, rugi.
lebih-lebih lagi bila kita buat amal tu waktu umur kita belasan tahun, 20-an, 30-an, sekarang dah sampai 70-an, 60-an, kita sebut habis. Habis. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan kemudian Allah kata wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan ini yang paling menggusarkan. Tiba-tiba Allah kata Allah tak beri petunjuk kepada orang kafir. Apa ini? Allah tak beri petunjuk kepada orang kafir. Macam mana tu? Apa maksudnya? Adakah orang yang apa nama, bersedekah dan ungkit-ungkit ni tergolong dalam orang kafir? Adakah orang yang bersedekah dan riak ni tergolong dalam orang kafir? Adakah orang yang bersedekah dan menyakiti hati orang lain juga tergolong dalam orang kafir? Kenapa Allah tutup dengan kata kafir kat belakang? Kan seram tu. Seram. Sebab ayat ini dimulakan dengan apa? Hai orang beriman. Hai orang beriman. Jadi kita orang beriman sangat bersyukur, terhutang budi pada Allah yang sanggup berikan kita panduan yang jelas macam ini, macam mana nak bersedekah. Panduan tu jelas tak? Jelas. Tentang apa? Tentang bersedekah. Tapi adakah hanya orang beriman bersedekah? Tidak. Orang Muslim juga bersedekah, orang munafik juga bersedekah, orang kafir juga bersedekah, sebab mereka rasa ini common sense. Bantu orang adalah perkara yang baik. Bill Gates juga bersedekah. Malah dia punya sedekah lebih banyak daripada orang beriman. Lebih banyak daripada kita. Dia juga bersedekah. Tapi adakah Bill Gates dapat panduan ini? Tak. Sebab tu Allah kata Allah tidak beri petunjuk panduan semacam ini kepada orang kafir. Orang yang enggan nak terima. Orang yang engkar. Anda orang beriman patut rasa bersyukur. Allah sudi beri hidayah, petunjuk cara bagaimana nak bersedekah melalui Quran. Yang tak baca Quran, tahu tak? Tak tahu. Yang tak baca Quran, boleh dapat tak contoh yang Allah beri tu? Tak? Kadang dia pergi ke tepi laut ke, tepi pantai ke, tepi sungai ke, dia tak buat apa pun. Tak ada sebarang silibus yang dia nak buat. Tapi kita Allah sudah siapkan silibus. Bentuk praktikal. Macam mana nak buktikan benda ni? Soalan seterusnya ialah, kita buat tak? Tak buat. Sebab tu kadang cara kita bersedekah lebih kurang sama dengan orang kafir. Malah lebih teruk. Kita nak tunjuk-tunjuk. Siap nak masuk surat khabar. Jeng, jeng, jeng. So begitulah, bila dah sampai 9.26, nak sampai ke penghujung, kita kena berhenti dulu, kembali kepada moderator, mana tahu kalau ada orang nak soal-soal. Silakan. Masya-Allah. Break mengejut. Baik, jemaah ada yang nak kan, ada yang tanya soalan, silakan. Ustaz buka soalan awal hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kita tak boleh tunjuk, kita tak boleh riak, kita tak boleh. Tapi bila kita bersedekah tu, kita tahu Allah akan beri kita ganjaran. Walaupun kerana kita tahu apa yang Allah nak daripada hamba-Nya, kita pun mengikut ajaran Islam, kita bersedekah. Itu tidakkah kita mengharapkan ganjaran?
Allah memang nak kita mengharap pada dia. Allah tak nak kita mengharap pada yang lain. Allah memang nak kita mengharap pada dia. Ayat selepas ni, tu advance, advance-nya grup yang ini. Dia tanya sebelum sampai silibus tu. Ni, mardatillah ni. Orang-orang perbanding, contoh orang-orang yang infakkan harta kerana mencari, mengharapkan mardatillah, kesukaan Allah. Allah suka kalau kita ini selalu merayu-rayu, minta-minta, harap-harap apa yang Allah beri. Allah sangat suka. Ada satu cerita tentang seorang lelaki yang bermusafir. Cerita ini Allah jadikan contoh betapa Allah sangat gembira kalau ada manusia yang mohon ampun dan bertaubat. Cerita ini Allah datangkan sebagai contoh macam mana Allah punya reaksi kalau kita mohon ampun dan bertaubat pada Tuhan. Okey. Gambarannya ialah kalau ada orang yang musafir naik unta. Di tengah padang pasir, dia berhenti nak rehat. Dia berhenti nak rehat. Sedang dia siap-siapkan kemah, rupanya dia terlupa tali unta tak ditambat. Dan itu adalah kesilapan paling besar kalau tali unta tidak ditambat, sebab unta boleh berjalan. Sama macam kalau kita parking kereta, kita tidak tarik handbrake. Itu adalah kecuaian besar. Kalau tak tarik handbrake. Kecuali kalau kita double parking lah. Ni kita parking, tak tarik handbrake, kereta boleh meluncur sendiri. Tak boleh dikawal. Unta macam tu. Selagi dia ada tali kekang, itu unta jinak. Kalau kita buka tali kekang tu, dia boleh jadi liar bila-bila masa. Walaupun dia dah bersama kita bertahun-tahun. Dia boleh jadi unta liar. Unta tu dipegang pada tali dia. So, bila orang musafir ini tidak ikat, tidak tambat unta dia hilang. Tengah padang pasir, unta hilang. Segala bekalan makanan dibawa unta tu. Dia nak makan apa? Dia nak makan apa? Dia nak minum apa? Semua ada atas unta. Sekarang unta tu hilang. Tengah-tengah padang pasir. Apa peluang dia untuk hidup? Zero. Dia nak cari bantuan macam mana? Tengah-tengah padang pasir. Dan dia musafir seorang-seorang. Dia nak minta bantuan siapa? Allah. Tengah-tengah dia keliru ni. Macam mana nak buat? Tengah-tengah dia sedang berduka lara. Tiba-tiba. Datang dekat sebelah dia. Unta dia tu. Tengah-tengah dia duduk macam tu, sedih, nangis. Tiba-tiba lalu, kan datang dekat sebelah dia ni. Unta dia. Dan semua barang-barang makanan semua ada atas unta tu. Unta dia yang tadi. Lalu, orang ini, dia punya happy sampai dia kata, wahai Tuhan, engkau hamba, aku Tuhan. Wahai Tuhan, engkau hamba, aku Tuhan. Dia sampai tersalah cakap macam tu.
punya dia happy sebab dia dapat unta dia tu. Punya gembira sampai dia tersasul. Tuan-puan, kalau kita berada dalam keadaan tu, kita happy tak? Happy. Happy. Dan dalam hadis tu Allah beritahu, siapa-siapa yang bertaubat dan istighfar pada Allah, Allah lebih gembira dari orang tu. Kalau kita istighfar dan bertaubat, Allah bagi tahu Allah lebih gembira dari orang tu. Allah lebih gembira dari orang itu. So kenapa kita tangguh taubat kita? Kenapa kita jarang istighfar? Sedangkan Allah sangat happy, sangat gembira menerima taubat kita, lebih gembira daripada orang tadi tu. Yang orang tersasul tadi. Wah, dahsyat. Dahsyat. So Ustaz, kalau kita bank in, tak perlulah share receipt. Tak payah. Tak payah share receipt. Ustaz, kadang ada ustaz yang tak mau tahu pun, korang bayar ke tak, sama je. Saya tak harapkan pun bayaran tu. Sama je. Kalau bayar, itu Allah dah takdirkan rezeki saya. Kadang terlupa, itu Allah takdirkan. Kan? Kita mengajar ni bukan sebab bayaran tu. Kita mengajar sebab apa yang kita baca dan apa yang kita tahu ni terlalu berharga untuk kita simpan sorang-sorang. Benda ni terlalu berharga, tuan-puan. Untuk kita simpan sorang-sorang. Kita tahu sorang-sorang, aku tak boleh nak tampung kegembiraan aku ni. So aku tahu ayat ni. Satu kita nak share. Biarpun kita share tu tak dibalas apa-apa. Sebab kita tahu Allah yang akan balas. Saya tak adalah saya kata yang saya perfect. Tak. Tapi kita belajar. Kita belajar dari apa yang kita tahu. Kita dah ada silibus. Allah dah beri silibus. So, kalaupun tak dibayar, kita tetap akan sampaikan. Asal orang jemput. Kan? Gitu. Ustaz, boleh tanya Kadang-kadang soalan lain? Boleh. Kalau nak tanya soalan lain, boleh. Sila. Okey, Ustaz, saya nak tanya, ada setengah badan-badan kebajikan yang dapat pengecualian cukai kan? So, kalau kita infak di situ dan kita ambil resit dia untuk kita tolakkan cukai kita, dengan niat kita, bila dapat tu kan kita akan dapat kurang sikit lah kita bayar cukai yang mungkin kita ada lebihan cukai. Niat kita untuk kita dapat berinfak lagi dia akan datang. Boleh tak macam tu, Ustaz? Boleh? Boleh maknanya benda tu tidak dikira macam kita inilah macam hanya Allah yang tahu kita macam berkira ke macam yang Ustaz cerita dalam ayat ni tadilah. Adakah itu tak termasuk dalam ayat yang kita dah baca ni tadi? Bukan? Tidak, sebarang perjanjian kita boleh mengambil manfaat daripada perjanjian tu. Contoh tentang pengecualian cukai ni, kita boleh ambil manfaat dan silakan, tak ada masalah. Sama waktu perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi betul-betul ambil manfaat daripada perjanjian tu. Walaupun kita lihat perjanjian tu sebagai berat sebelah, tapi bila berlaku seperti surah Mumtahanah, yang minta perlindungan lari daripada Mekah tu seorang wanita. Lalu bila orang Mekah tuntut, kan dalam perjanjian tu, siapa yang lari dari Mekah ke Madinah dan dituntut oleh orang Mekah kena pulangkan. Tapi perjanjian tu stated, sebut mana-mana lelaki yang lari ke Mekah, lari ke Madinah.
Tapi yang sekarang yang lari perempuan. Sekarang yang lari perempuan. So Nabi betul-betul ambil manfaat daripada betul-betul ikut perjanjian tu. So kalau ada beruang dan peluang untuk kita dapat manfaat lebih, why not? Untuk kembangkan. Okay, Tak macam mana faham. nak bagi 500,000 kalau kita ada 1 juta. Saya boleh bagi 50,000 je. Bagi 50,000 tu pun cukup banyak. Berapa pun kita bagi tuan-puan, dia bukannya jumlah, tapi kesanggupan. Abu Bakar bagi 100%. Umar bagi 50% dari apa yang dia ada. Itu perbandingannya tu. Tak tu saya buat perbandingan RM1 tadi. Kita sanggup bagi berapa? 100%, 50% bukan nilai berapa banyak, tapi kesanggupan. Allah lihat kesanggupan itu. Kalau kita ada masa, katalah macam hari Sabtu, hari Ahad ni kan. Kita diberi tempoh 24 jam oleh Allah, peluang lagi 1 hari untuk sama ada kita pilih apa kita nak buat dalam hidup kita ni. Kalau daripada 24 jam tu, selepas subuh, kita sanggup untuk luangkan masa mengajar Quran. Daripada jam 7:30 tadi sampai jam 9:30. 2 jam je. Dari 24 jam. Kita sanggup keluarkan 10% dari itu. 10%. Tanpa kita merungut, tanpa kita masam muka, kita bagi sehabis baik 10%. Sebab ada orang boleh beri 20% daripada masa dia. Ada orang boleh beri 50% tanpa merungut. Kita boleh beri 20%. Setiap malam nanti, berapa peratus lagi? Allah nak tengok kesanggupan kita tu. Beri berapa peratus? Gitu. Bukan berapa banyak kita boleh buat, tapi berapa sanggup kita buat. Kalau nak dinilai peratus, peratus. Tapi kalau dalam Quran Allah tidak sebut peratus. Allah nilai dalam bentuk, Allah beri pembahagian tu dalam bentuk pecahan. Pecahan. 1/3, 1/4, 1/8. Terutamanya dalam pembahagian harta. Kenapa Allah tak beri peratus? Sebab peratus masih kurang tepat. Tapi guna pecahan, itu lebih tepat. Pecahan tu lebih tepat. So kita kalau nak menguasai matematik, kuasai pecahan. Itu lebih tepat. Satu pembahagian harta dalam Quran, Allah datangkan ilmu pecahan. Ada setengah grup bank slip, dia PM tepi. Penderma tu minta updatekan payment dia di grup. Alah, kalau dia minta macam tu, kita update je. Yang gaduh tu dia. Kita okey je. Dia yang derma. Ikutlah apa yang dia nak. Tentang hati dia, kita tak mau ambil tahu. Biar dinilai oleh Allah. Dia nak tangan kanan, tangan kiri ke, ikut dia. Yang penting kita sudah tunaikan apa yang dia nak. Kan? Dan lebih penting daripada itu, kita sudah ada contoh Allah beri depan mata kita. Kan melalui perangai orang macam tu. Kan itu contoh buat kita. Kita nak ikut menjadi tauladan yang baik ke atau yang tak baik. Itu kan akan kembali pada kita. Wallahualam. Ustaz, saya nak tanya berkenaan ayat semalam. Semalam sebab tak dan nak tanya. Yang berkenaan dengan poin yang Ustaz bagi semalam ada 8 kan? Yang sifat Allah yang Ghani tu untuk yang 5 sampai 8 tu, yang Halim tu 1 sampai 4, betul ke? Ya kot macam tu. Macam tu kot.
Ghani, Allah tak perlu. Allah tak perlu kepada kita nunjuk-nunjuk. Ataupun, kejap. Halim tu sebab yang pertama kan tidak kerana Tuhan. Yang kedua riak, yang ketiga tidak bercakap dengan kasar, tidak ungkit-ungkit, tidak menyakiti. Itu dalam kategori halim. Kita riak tu sebab kita mengharapkan orang lain, Allah masih bersabar untuk tidak mengazab kita. Dan kemudian ghani, harta tu halal. Ya, boleh jadi macam tu kategorinya. Harta tu halal, harta yang baik. Kan, tentang fizikal harta tu. Sebab kalaupun kita beri harta yang tidak halal, Allah kaya daripada semua itu. Allah tidak perlukan kepada berapa banyak pun harta yang tidak halal kita ada. Dan Allah tak perlukan. Allah kaya daripada benda tu. Boleh jadi macam tu lah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz nak tanya pasal kelas sebelum ni, yang apa yang sebelum ni lah. Yang pasal bersatu tu, adakah Imam Mahdi akan muncul selepas semua umat Islam bersatu? Tidak pula disyaratkan macam tu. Nabi cuma mention Imam Mahdi tu akan muncul tanpa apa-apa syarat. Sama ada kita dah bersatu atau belum. Itu tidak menjadi prasyarat lah. Cumanya bila Imam Mahdi muncul, maka kita akan dapat satu figure yang kita boleh patuh dan berikan bai'ah. Cuma dia terhad kepada hanya orang yang percaya Imam Mahdi muncul. Yang tak percaya akan terus hanyut. So dia bukan disyaratkan bersatu, tapi setelah Imam Mahdi datang, kita akan mula bersatu. Kita akan mula bersatu. Tapi kalau kita tidak mulakan dari sekarang, bibit-bibit kesatuan itu, boleh jadi kita antara orang yang bakal menentang Imam Mahdi sebab kita tak faham. Kan? Kita jadi penentang daripada awal, tak bersetuju. Suka nak berbalah. Macam mana? Mana mungkin kita boleh terus lembut hati untuk bersatu waktu tu? Kan? Lalu carilah jalan macam mana untuk menyatukan orang-orang dekat keliling kita. Agar nanti biar bila Imam Mahdi muncul, kita antara orang yang mendukung kuat perjuangan Imam Mahdi. Kan? Wallahualam. Bolehkah kalau kita minta doa supaya Imam Mahdi muncul sekarang for the sake of Palestinian? Boleh je nak doa. Tapi belum tentu makbul lah. Kan? Makbul tak makbul tu, itu urusan Tuhan. Boleh je nak minta doa. Nama Imam Mahdi siapa nanti? Nama Imam Mahdi siapa nanti? Nama dia Muhammad bin Abdullah. Carilah siapa nama Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi tu pun dia tak tahu dia Imam Mahdi. Seperti mana Nabi SAW, dia sendiri tak tahu yang dia tu Nabi sehingga usia dia 40 tahun. Imam Mahdi tak tahu yang dia tu Imam Mahdi sehingga usia dia 40 tahun. That's how secrecy dari Tuhan. Macam tu Allah jaga kerahsiaan. Tak ada siapa yang tahu dia tu Imam Mahdi. Dia sendiri pun tak tahu dia tu Imam Mahdi. So bila ada orang kata ramalan-ramalan, oh aku tahu siapa Imam Mahdi, dia akan keluar di sini dan di sini. Tak usah gebang lah.
Imam Mahdi pun tak tahu yang dia itu Imam Mahdi. Begitu sekali Ustaz, Allah jaga rahsia. Ya, silakan. maaf lah Ustaz. Saya ni kurang jelas lah. Apa penerangan Ustaz tentang soalan saya tadi Ustaz. Ha. Tentang kita tidak mengharapkan ganjaran Allah tu sama ada kita mengharapkan ganjaran Allah tu. Saya kurang faham penjelasan Ustaz tentang jawapan. Yang Ustaz kata apa tu unta tu. Lari dan balik unta terbalik semula tu. Okey. Mungkin contoh tu tak sesuai kot. Kita tak mengharapkan ganjaran Allah atau kita mengharapkan ganjaran Allah atau tak sampai. Ya, Allah sangat suka kalau kita mengharap ganjaran dia. Itu poin utamalah. Allah sangat suka kalau kita mengharap ganjaran dia. So tak ada masalah kalau kita buat sebab kita minta syurga. Tak ada masalah kalau kita buat sesuatu kerana kita nak jauh dari neraka. Sebab itu yang Allah nak. Itu yang Allah nak. Walaupun kita buat tu bukan kerana Tuhan, bukan kerana nak mardatillah. Tapi sebab kita nak syurga, sebab kita tak nak masuk neraka. Allah tetap terima. Sebab benda tu Allah suka dan Allah suruh. Yang Allah tak suka, yang Allah tak terima ialah kalau kita buat, kita harap manusia yang balas. Kita buat sebab kita harap manusia tengok. Kita buat, kita harap makhluk yang dapat manfaat. Ataupun makhluk yang beri kita manfaat. Itu Allah tak nak. Tapi selagi mana dalam ruang lingkup keupayaan, dalam ruang lingkup apa yang Allah suka, itu diterima. Faham Ustaz? Sama Faham. seperti ada yang benda yang Allah suka seperti tadi. Contoh, istighfar dan taubat. So kalau kita sedekah sebab kita nak syurga, itu tak ada masalah. Allah terima. Terima kasih Ustaz. Dan dia tidak dikira kerana yang lain, tapi kerana Allah. Atau Puan nak penjelasan lain? Oh, jelas Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Ada lagi? So siapa-siapa yang klaim Imam Mahdi tu dia penipu. Sila Puan Salkia daripada tadi angkat tangan. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang ni yang selalu dalam FB yang akan kita tengok kan, orang buat konten tu yang bagi sumbangan apa semua kan. Macam mana pula orang yang dia memang susah, ada masalah kan, dia mengharapkan bantuan tu dan dia dapat bantuan tu daripada segi pihak dia tu macam mana pula? Macam mana soalannya? Orang dia kata dia susah kan. Jadi orang yang buat konten tu yang bagi sumbangan apa semua kan, dia mengharapkan orang tu dapatlah dia sumbangan daripada orang tu kan. Bila dia dah dapat, so macam mana pula daripada segi orang yang dapat tu pula, macam mana hukum dia ke apa macam mana? Okey. So sekarang ni dia ada dua pihak. Pihak yang memberi sebab konten, pihak yang menerima. So sekarang ni Puan tanya, pihak yang menerima tu hukumnya macam mana? Kalau saya dibuat konten, konon-konon saya orang susah dan saya terima bantuan, saya terima je. Dah orang tu bagi, kita terima je. Tapi akhirnya kembali juga pada kita. Kalau kita rasa kita tak layak untuk terima, kita panjangkanlah bantuan tu kepada orang yang lebih layak. Contoh macam hari tu kan Kantoi. Konon-konon dia ni janda, anaknya sekian, kerjanya Grab. Rupanya tiba-tiba ada orang claim, apa sal pula dia janda, aku laki dia. Kami buat Grab sama-sama. Semata-mata konten. So pihak yang menerima itu wajib betulkan keadaan. Bukannya rela diperguna semata-mata konten.
Gitu. Dia ada tanggungjawab. So, kalau betul dia layak, terima. Walaupun orang yang memberi itu, dia memberi kerana konten, kerana nak dapat like, kerana nak dapat view. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Oh. Ha, Okey, terima kasih Ustaz. Jelas. Terima kasih. sama-sama. Ada lagi soalan jemaah? Silakan. Okay, tak apalah kalau tak ada, kita tutup lah. Ustaz 9:53. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak. Infak ni boleh meneguhkan hati. Maknanya kita kena urus hati kita. Kalau kita yakin akan dapat balasan di akhirat, jadi kena latih dirilah kita untuk dapat keyakinan tu. Seperti mana perumpamaan yang Allah bagi tadi dalam ayat 294 yang diberi pencerahan oleh Ustaz tadi. Syukurlah kita dapat dengar hari ini. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah pilih kita dapat banyak manfaat, buka minda kita, moga bertambah pengetahuan kita, kita perbetulkan, perbaiki apa yang silap yang kita buat sebelum ini agar infak ataupun sedekah kita itu di akhirnya tidak hilang. InsyaAllah, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kuliah kita hari ini, kuliah Maghrib bersama dengan Al-Fadil Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Syariah, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, pada pukul 8 malam dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia dan bacaan surah Al-Mulk. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam urusan agama. Yang ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.